Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifatul Izzati binti Muhammad. Hari ini saya dan rakan-rakan saya iaitu Rosakirah binti Syamsuddin, Muhammad Hanif Fadli bin Roslan dan Muhammad Nur Faiz bin Fazli akan membentangkan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan ini terbahagi kepada 5 iaitu Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu 1948, Darurat, Rundingan Kemerdekaan dan yang terakhir ialah Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang Malayan Union 1946. Faktor penubuhan Malayan Union 1946 ini adalah untuk mewujudkan keseragaman dan kecekapan dalam pentadbiran. Selain itu, untuk melahirkan semangat cintakan tanah Melayu, Cina dan India. Seterusnya, untuk mengimbangi perkembangan ekonomi di seluruh tanah Melayu dan mengukuhkan pertahanan. Di samping itu, untuk membalas dendam terhadap orang Melayu dan yang terakhir pula, untuk mengenang jasa orang Cina. Seterusnya ialah ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Yang pertama ialah menukarkan taraf negeri-negeri Melayu daripada negeri-negeri bernaung kepada status tanah jajahan British. Yang kedua pula ialah kedaulatan Sultan Melayu dihapuskan dan yang seterusnya ialah semua negeri di bawah satu pemerintahan kecuali di Singapura. Di samping itu, Majlis Penasihat Pusat Malayan Union diketuai oleh Gubernur dan hak kerakyatan adalah secara jusoli. Dan yang terakhir pula ialah setiap negeri diketuai oleh Pesuruhjaya Negeri sebagai ketua pentadbiran. Faktor penentangan Malayan Union pula ialah kerana Malayan Union menghapuskan hak orang-orang Melayu. Yang kedua, orang Melayu tidak bersetuju dengan Sir Harold March-Michael yang mendesak Raja-Raja Melayu. Seterusnya, kewarganegaraan adalah secara jusoli. Di samping itu, orang Melayu turut sedar akan tindakan British yang ingin membalas dendam. Selain itu, orang Melayu tidak berpuas hati kerana tidak diberi peluang untuk merangka perlembagaan Malayan Union. Dan akhir sekali, akhbar-akhbar Cina dan Kesatuan Demokratik Malayan turut menentang Malayan Union. Peringkat awal penentangan Malayan Union ialah orang Melayu menunjukkan rasa tidak puas hati di akhbar seperti Majlis dan Utusan Malaya. Pada Mac 1946 pula, Datuk Onn Jaafar bersidang dengan 41 pertubuhan Melayu dan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO telah ditubuhkan secara rasmi pada Mei 1946, manakala Datuk Onn Jaafar adalah sebagai Presiden pertama. Akhirnya, MU dibatalkan dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu iaitu TPM. Ini pula adalah contoh gambar orang Melayu menentang Kesatuan Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosakirah binti Syamsuddin daripada Seksyen 2. Saya ingin menyambung slide yang dibincangkan oleh Nur Arifatul, iaitu saya Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Okey, Persekutuan Tanah Melayu ini mempunyai 11 negeri di Tanah Melayu yang mula dibentuk pada 31 Januari pada tahun 1948 dan dibentuk oleh 9 negeri Melayu dan 2 pertempatan merintis Kumpulan Pinan dan Melaka yang untuk menggantikan Malayan yang ditetang. Persekutuan Tanah Melayu ini mempunyai isi-isi perjanjian. Yang pertama, sebuah persekutuan yang digabung 11 buah negeri. Yang kedua, Persatuan Jaya Tinggi berintis menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang ketiga, Ketuanan Melayu diiktirafkan semula. Yang keempat, institusi Raja Melayu dikekalkan. Yang kelima, diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. 6. Sultan menjadi Ketua Negeri dan berkuasa melantik Menteri Besar. Yang ke-7, Undang-Undang Tumbuh Negeri ditumbuhkan. Yang ke-8, konsep raja perlembagaan diwujudkan. Yang ke-9, senarai persekutuan dan senarai negeri dibentuk.
Yang ke-10, syarat kerakyatan diperkatatkan seperti kerakyatan jusoli untuk rakyat-rakyat Melayu, negeri Selat untuk rakyat British. Yang ke-11, status negeri Melayu dilindungi. Yang ke-12, agama Islam dan istiadat Melayu menjadi ketuanan bangsa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Faiz bin Fazli ingin menyambung topik tentang darurat 1948 sehingga 1960. Tajuk pada darurat pada tahun 1948 hingga 1960, yang pertama ianya berkait rapat dengan perkembangan dan kemasukan Parti Komunis Malaya iaitu PKM. Yang kedua adalah fahaman ini mula masuk ke tanah Melayu dalam tahun 1920-an melalui Parti Kuomintang yang mempunyai perikatan dengan Komunis Cina. Yang ketiga ialah matlamat utama PKM ialah untuk menggulingkan kerajaan British dan menubuhkan Republik Komunis Malaya, iaitu PKM kepada Min Yuan dan Min Yuan kepada rundingan baling. Seterusnya adalah faktor komunis tidak mendapat sokongan. Yang pertama adalah bertentangan dengan ajaran Islam kerana menolak kewujudan Tuhan. Yang kedua pula ialah dikuasai oleh orang Cina. Yang ketiga ialah orang Cina sendiri lebih minat untuk bergiat dalam ekonomi berbanding politik. Dan yang keempat dan yang terakhir ialah taktik keganasan yang digunakan oleh PKM tidak disukai oleh penduduk. Seterusnya adalah langkah-langkah menghapuskan pemberontakan komunis. Yang pertama adalah rancangan BRICS. Seterusnya adalah langkah ketenteraan. Seterusnya pergi kepada perang saraf. Lalu pergi kepada rundingan Berlin dan akhir sekali pengisytiharan dan undang-undang darurat. Kesan darurat adalah terbagi kepada tiga, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Yang politik adalah Undang-Undang Darurat 1948 iaitu diperkenalkan kerana kekejaman dan keganasan komunis. Yang kedua, kelonggaran syarat kerakyatan iaitu diberikan kepada orang bukan Melayu tahun 1952. Seterusnya adalah ekonomi. Yang pertama, kehidupan rakyat tidak tenteram. Kedua, kemusnahan kemudahan asas. Dan yang ketiga ialah gangguan terhadap buruh ladang. Yang terakhir sekali ialah sosial, iaitu yang pertama kecederaan dan kematian. Kedua adalah penduduk hidup sengsara dan menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Adli bin Roslan. Seterusnya saya akan menceritakan tentang rundingan kemerdekaan. Perjanjian London pada tahun 1956 yang dipengerusi oleh Lord Leonard Bott, Setiausaha Tanah Jajahan British. Rundingan tersebut berlangsung dari 18 Januari 1956 sehingga 8 Februari 1956. Kedua-dua pihak menandatangani perjanjian London. Isi kandungan yang ada dalam perjanjian London pada tahun 1956 ialah penetapan tarikh kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 dan perjanjian tersebut melakukan pelantikan Suruhanjaya bebas untuk mengubah perlembagaan. Parti Perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan British kerana kepentingan Barat di Persekutuan Tanah Melayu. Satu perjanjian pertahanan ditandatangani bagi menjaga keselamatan dan kepentingan British di Persekutuan Tanah Melayu. Dan juga konsep raja berperlembagaan masih lagi dikekalkan. Di samping itu juga pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan negeri juga diteruskan. Seterusnya slide seterusnya akan menceritakan tentang Suruhanjaya Reach.
Okey, bagi Suruhanjaya RIC, sebuah Suruhanjaya yang bebas dibentuk pada Mac 1957, yang ditugaskan untuk Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Perlu Suruhanjaya RIC juga perlu berlaku adil kepada semua kaum. Dan slide seterusnya kita akan menceritakan tentang tugas Suruhanjaya RIC. Bagi tugas Suruhanjaya RIC, Suruhanjaya RIC perlu merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka, dan juga membentuk dan menentukan kuasa kerajaan pusat dan negeri bagi menjamin kedudukan khas raja-raja. Tugas Suruhanjaya RIC juga perlu mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu. Sekian daripada saya tentang rundingan kemerdekaan. Okey, tajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 akan dibentangkan oleh saya pula. Okey, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Yang pertama, sebuah kerajaan persekutuan dibentuk. Yang kedua, ketua negara ialah yang di-Pertua Agong. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Yang keempat, ketua negara ialah Perdana Menteri. Dan yang kelima, 3 jenis kerakyatan diwujudkan. Yang keenam, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi kebebasan agama dibenarkan. Yang ketujuh, parlimen dianggoti oleh yang di-Pertua Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang ke-8, sistem politik berasaskan demokrasi dan raja berperlembagaan. Okey, itu sahaja.